Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair, amma ba'd. Perbezaan mukmin pada ahwal hati. Perbezaan di antara orang beriman ni masalah kedudukan keyakinan dia, ketakwaan di dalam hati seseorang. Di antara seseorang dengan seseorang yang lain berlaku perbezaan di sudut keyakinan, tawakal, redha. Jadi di antara orang beriman ni mesti dia ada seseorang dengan seseorang yang lain akan berlaku perbezaan. Wa yastawil mu'minuna kulluhum fil ma'rifati wal yaqini wat tawakkuli wal mahabbati wal ridai wal khaufi wal raja'i wal imani fi dhalika wa yatafawwatuna fima dunal imani fi dhalika kullih. Orang-orang mukmin sesama mereka sama sahaja dari segi dituntut mengenal Allah. Yang ni samalah, sama-sama dituntut, diwajibkan supaya mengenal Allah, yakin, tawakal, kasih, redha, takut. Itu semua orang beriman diperintahkan begitu. Harap dan beriman. Bagaimanapun mereka berbeza-beza dalam perkara tersebut kecuali dalam perkara iman. Dalam masalah takut, ada tinggi rendah takutnya. Berapa peratus seseorang takut kepada Allah? Antara seseorang dengan yang lain. Redha pun sama, mahabbah, tawakal, yakin. Huraian, dari segi dituntut, semua orang beriman sama supaya mengenal Allah, yakin, bertawakal, kasih, redha, takut dan berharap serta iman kepadanya. Semua ini dikatakan sebagai ahwal. Ahwal maknanya keadaan-keadaan. Halun, halani, ahwal. Keadaan-keadaan orang yang beriman. Ataupun keadaan bagi hati, iaitu hasil daripada beriman kepada Allah. Yakin ialah ketenangan dalam kefahaman dan keteguhan dalam keputusan, sehingga tiada keraguan, berbelah bagi dan kegusaran hati. Yakin ni 100% lah kepercayaan kepada Allah tu, kepada Rasulullah dan rukun-rukun iman yang lain. Yakin datang setelah merasai ketenangan terhadap apa yang dipercayai. Kita percayai tentang Allah, Tuhan kita. Yakin, lepas yakin tu baru dia mari perasaan tenang. Setelah betul-betul dia yakin tentang kepercayaan yang dipercayai. Sebagai contoh, seseorang yang beriman dengan hari akhirat, kebangkitan setelah kematian, hisab, diberikan suratan amalan. Ini perkara-perkara yang berlaku di hari akhirat. Kita mati, hisab, diberi suratan amalan, melalui titian sirat, balasan baik ataupun buruk. Maka hatinya menjadi seperti pandangan yang dapat menyaksikan. Dorongannya untuk teguh di atas iman, amal semakin bertambah. Bila dia yakin dia mati besok akan dihimpun di padang mahsyar, ditimbang amalan, lalu titian siratul mustaqim, diberi buku suratan amal, amal baik, amal buruk, semua dia akan tengok. Hasil daripada keyakinan itu, hati dia jadi tenang, akan jadi bersungguh untuk melakukan ibadat kepada Allah sebagai suatu persiapan. Ini keadaan manusia tu berbeza lah antara 100% keyakinan dia, kesungguhan dia. Ada yang kurang sikit di sudut tawakal dan juga bekalan dia tak sama. Walaupun di segi hakikat semua percaya kepada Allah, kepada Rasul. Tetapi persiapan berhadapan dengan hari akhirat itu, berapa peratus yang ada di dalam hati setiap mukmin. Seseorang dengan seseorang yang lain berlaku perbezaan. Tawakal ialah percaya dengan apa yang ada di sisi Allah dan tidak mengharapkan kepada apa yang ada pada makhluk. Tawakal menghilangkan kegelisahan, merungkai kekusutan fikiran dan melapangkan kerusingan hati. Ia merehatkan akal daripada pemikiran sesuatu yang luar daripada kemampuan usahanya. Keadaan ini merupakan refleksi kepada penghayatan. Maknanya tindak balas kepada penghayatan. Nama Allah Al-Wakil, iaitu Allah bersifat dengan sifat menjaga, mencukupi dan menjamin urusan hambanya. Jadi tawakal dia serah. Dia tahu Allah Ta'ala wakil, Allah Ta'ala mengetahui, Allah Ta'ala berkuasa, serah kepada Allah.
Itu dipanggil tawakal. Dan dialah tempat pergantungan mereka. Kasih atau mahabbah akan Allah. Hati manusia dicipta cenderung dan kasih kepada sesuatu yang disenangi, dan yang memberi faedah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala adalah pemberi pelbagai bentuk nikmat kepada manusia. Bermula dengan nikmat diciptakan sehingga pelbagai bentuk nikmat sesudah diciptakan. Oleh sebab itu, yang paling wajar manusia untuk mencurahkan segala kasih sayang ialah Allah Subhanahu wa taala. Kasihnya kepada Allah berarti dia mengutamakan segala perintah dan mendahulukan kehendak Allah atas segala yang lain. Bila dia tahu Allah Ta'ala cipta dia, Allah Ta'ala khalik dia makhluk. Setelah Allah Ta'ala cipta dia, Allah Ta'ala bagi berbagai-bagai anugerah, berbagai-bagai nikmat. Nikmat Allah Ta'ala ni terlalu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu nak kira, nak hitung nikmat Allah Ta'ala, tak terkira. Nikmat yang paling besar iman dan Islam lah, yang melayakkan kita, membolehkan kita masuk syurga neraka apa? Sebab iman. Melayakkan seseorang masuk syurga dengan sebab iman. Tak ada iman, dia layak masuk neraka. Jadi nikmat iman dan Islam lebih besar. Di antara nikmat yang besar lagi apa dia? Nikmat Allah Ta'ala jadikan kita ni diwajibkan kita beribadah. Bila kita beribadah kepada Allah Ta'ala, hati kita jadi tenang. Lalu kesan daripada ibadah kepada Allah Ta'ala itulah lahir perasaan mahabbah kepada Allah. Mahabbah apa dia? Cinta sayang kepada Allah. Sebab hati tenang, mesti kita berterima kasih kepada siapa yang menenangkan kita. Dalam isu ni yang menenangkan kita Allah. Setelah dia mewajibkan kita beribadah kepada dia, ibadah harian, mingguan, macam Jumaat harian sembahyang 5 waktu saya semalam. Mingguan diwajibkan kita sembahyang Jumaat. Disyariatkan kita supaya menyambut raya puasa, raya haji, sembahyang Aidain ni 2 hari raya. Diwajibkan kepada kita apa dia? Melaksanakan haji dan umrah. Semua ibadat-ibadat ini apabila kita lakukannya, maka dia dapat meningkatkan kasih sayang kita kepada Allah. Lagi bertambah cinta, bertambah sayang, bertambah kasih kepada Allah dengan rajin buat ibadat. Jadi sebab apa kita kasih kepada Allah Ta'ala? Selain daripada kerana kita buat ibadat, nikmat ibadat, kerana nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi terlalu banyak. Sebagaimana yang kita sebut tadi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah Ta'ala, sekali-kali tak boleh nak hitung. Jadi banyak sangat. Wajarkah kita tidak berterima kasih kepada yang memberi sesuatu yang sangat bernilai kepada kita? Kalau orang bagi kepada kita sesuatu pemberian pun kita berterima kasih, apatah lagi Allah yang pemberiannya tidak terhitung. Yang seterusnya redha. Redha berarti menerima dengan hati terbuka akan segala ketetapan Allah. Redha ni dia puas hati, dia setuju. Puas hati, setuju, rela. Jadi termasuk dalam redha, apa yang Allah Ta'ala bagi semua dia setuju. Dia bagi nikmat setuju, bagi bala pun setuju. Bagi musibah ke, bagi nikmat, bagi kesenangan, dibagi kesengsaraan, bagi kesulitan, semua redha. Ni yang payah ni. Kita nak sematkan dalam hati kita. Redha di dalam nikmat, semua orang redha. Semua orang setuju di atas nikmat Allah Ta'ala. Ataupun di atas bala, atas musibah, jarang orang boleh redha, boleh setuju. Jadi redha ni dia tak kira sama ada dalam bentuk nikmat ataupun musibah, dia terima sahaja. Iaitu qada dan qadar. Redha di dalam menerima qada dan qadar. Demikian juga hendaklah dia redha akan ketetapan dalam bentuk hukum syarak. Sebahagian daripada perkara yang kita kena redha hukum syarak. Hukum syarak apa dia? Hukum yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Quran dan juga daripada hadis Nabi SAW. Hukum-hukum tu mungkin ada sebahagian hukum yang kita nak rasa berat kita nak buat, tapi kena buat juga, kena redha dengan hukum Allah Ta'ala. Ada yang hukum berkaitan dengan suruhan, kita kena buat suruhan walaupun payah. Ada berkaitan dengan hukum larangan, larang pun kita kena ikut, kena redha terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Perintah dan larangan, halal dan haram. Redha dan merasai cukup dengan rezeki yang diperolehi kerana dia yakin bahawa itu adalah ketetapan Allah. Dia redha dengan musibah dan yang menimpanya kerana dia yakin itu adalah ketetapan Allah dan ujian kepadanya
yang akan meninggikan darjatnya. Kalau Allah Ta'ala bagi senang, dia bersyukur dapat pahala. Allah Ta'ala bagi musibah, dia redha dengan musibah tersebut di atas tujuan dan maksud untuk Allah Ta'ala angkat darjat dia. Dia redha juga dan menambahkan pahala. Redha dengan hukum Allah Ta'ala yang menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Redha segala hukum yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita, syariatkan kepada kita. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sesuatu hukum yang Allah Ta'ala turunkan, yang Allah Ta'ala wajibkan, dia tetapkan supaya kita laksanakan, Allah Ta'ala tahu kita mampu. Sebab apa? Allah Ta'ala sendiri sebut, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak memberatkan seseorang melainkan mengikut kemampuan. Contohnya dalam isu puasa kan, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang bermusafir, barang siapa yang sakit ataupun musafir, dia boleh buka puasa. Menunjukkan di sana ada rukhsah, ada kelonggaran. Allah Ta'ala tahu kita boleh buat dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Dalam keadaan yang lain pula kita tak mampu buat, Allah Ta'ala bagi kelonggaran. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Jika kamu bermusafir di atas muka bumi, tidak menjadi kesalahan kepada kamu untuk kamu qasar sembahyang. Dia bagi rukhsah sembahyang 4 jadi 2. Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qu'udan. Sembahyanglah berdiri, kalau tak mampu duduk. Jadi di sana Allah Ta'ala tahu dalam keadaan kuat macam ni kamu kena buat, dalam keadaan uzur macam ni kamu kena buat. Jadi kita kena redha segala hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, termasuklah hukum syarak yang diwajibkan kepada kita untuk kita laksanakan. Takut kepada Allah. Tonggak utama seorang dapat mencapai takwa ialah perasaan takut kepada Allah. Satu perasaan yang menyebabkan dirinya terbayang musibah menimpanya berdasarkan kepada tanda-tanda yang diketahuinya ataupun dijangkanya. Takutnya itu menyebabkan patuh kepada perintah Allah dan menjauhi larangan. Kesan daripada takut kepada Allah diikuti dengan takut kepada azab Allah. Takut kepada Allah diikuti dengan perasaan takut kepada azab siksaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila ada perasaan takut, barulah mendesak diri kita untuk melakukan ibadat dan meninggalkan sesuatu yang ditegah oleh Allah. Harap kepada Allah. Selain daripada sayang, takut, dia kena ada perasaan apa? Mahabbah. Kena Allah Ta'ala ni bila kita buat ibadat, kena rasa cinta, sayang kepada Allah. Lepas tu yang ketujuhnya harap. Harap dipanggil raja. Selain daripada takut, dipanggil apa dia? Mahabbah. Yang seterusnya harap, yakni raja. Harap kepada Allah bermaksud menginginkan rahmat dan kebaikan dengan penuh kesungguhan. Harap ini disertakan dengan 3 perkara. Kasih apa yang diharapkan. Apa yang kita harapkan? Pahala dan juga syurga dan juga keredaan Allah. Takut terlepas apa yang diharapkan. Takut terlepas apa yang diharapkan. Yang ketiga, berusaha semampu yang mungkin untuk mendapatkannya. Tanpa 3 ini, semua harapan itu tinggal angan-angan. Dan orang itu termasuk orang golongan yang terpedaya. Maghrur, terpedaya. Maknanya tertipu. Maksud mereka berbeza-beza. Maksud mereka berbeza dalam perkara tersebut ialah di kalangan orang yang beriman ada yang lebih dan ada yang kurang dalam perkara-perkara tersebut. Perkara-perkara apa? Mahabbah, khauf dan juga raja. Malah terdapat mereka yang tidak memilikinya, walaupun demikian mereka tetap orang yang beriman. Tak begitu nak mengharapkan Allah, tapi beriman lagi. Tak begitu takut, tapi dia masih beriman kepada Allah. Kecuali dalam perkara iman, yakni iman mereka itu tidak boleh berkurang daripada sudut yakin dan tasdik, membenarkan, sehingga mereka jatuh ke darjah sangkaan dan syak. Ini amat membahayakan kepada iman. Di sudut keyakinan ada tinggi rendah. Di sudut mahabbah pun ada tinggi rendah. Raja, pengharapan kepada Allah Ta'ala ada tinggi rendah. Di antara seorang beriman dengan orang yang beriman yang lain berlaku perbezaan.
Cuma satunya di sudut keyakinan kepada Allah tu 100% tang ikrar dan juga tasdik. Bila dia mengucap asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Hak tu 100% sama je. Tak ada tinggi rendah. Dan juga tasdik, mengiyakan tentang Allah Ta'ala Tuhan dia 100% sama je. Sebab kalau kurang jadi kafir. Nafsul iman sebagaimana yang kita sebut semalam kan. Nafsul iman sama je 100%. Dia tak boleh kurang, dia tak boleh ada syak, zan, waham. Jadi kena ada apa? Kena ada yakin. Cuma juzuk kepada iman, ketakutan kepada Allah Ta'ala berlaku perbezaan. Tawakal kepada Allah berlaku perbezaan. Rajak kepada Allah berlaku perbezaan antara seorang beriman dengan orang-orang beriman yang lain. Tang tu berbeza. Tang nafsul iman sama. Dosa dan pahala. Wallahu ta'ala mufaddilun ala ibadih adilun qad yu'ti min as-sawabi adha'afa ma yastawjibuhu al-'abdu tafaddulan minhu wa qad yu'aqibu min adh-dhanbi adlan minhu wa qad ya'fu fadlan minhu. Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kurniaan kepada hamba-hambanya, adil di dalam memberikan pahala. Boleh jadi dia memberikan berganda-ganda daripada apa yang patut diterima hambanya kerana limpah kemurahannya. Allah Subhanahu wa ta'ala mungkin menghukumkan siksa kerana dosa sebagai keadilannya, dan mungkin dia mengampuninya sebagai limpahnya. Jadi bila buat pahala ni, Allah Ta'ala bagi satu anugerah, satu kelebihan. Orang buat baik dia bagi pahala. Daripada pahala layak masuk syurga. Tetapi tak wajib Allah Ta'ala bagi pahala orang yang buat baik. Orang buat salah mesti bagi dosa. Tak mesti. Dia bagi pahala sebagai suatu imbuhan, suatu hadiah. Tak mesti Allah Ta'ala bagi pahala. Dia memasukkan seseorang daripada ke dalam neraka dengan sebab dosa, maksiat, kejahatan, tak wajib. Semua itu harus bagi Allah Ta'ala. Cuma Allah Ta'ala berjanji, orang buat baik balas baik, buat jahat dibalas dengan jahat. Huraian, Allah berurusan dengan hamba-Nya dengan mengurniakan limpahan pada perkara kebaikan dan dengan keadilan pada perkara kejahatan yang dilakukan. Betapa luasnya kasih sayang dan kurniaan Allah Ta'ala untuk hamba-Nya, baik dalam bentuk pemberian pahala, keampunan, penghapusan dosa, serta betapa adilnya keputusannya terhadap apa yang dilakukan oleh manusia. Macam kita seseorang masuk dalam syurga. Masuk dalam syurga Allah Ta'ala bukan dengan ibadat. Seseorang masuk syurga dengan rahmat. La yadkhulul jannata ahadun bi'amalihi. Qalu walau anta ya Rasulullah. Qala wala ana. Illa birahmatin minallah. Tidak masuk syurga seseorang malai dengan amalannya. Lalu ditanya, Rasulullah ditanya, kalau macam tu, masuk syurga bukan dengan ibadat, bukan dengan kebaikan, bukan dengan amalan. Kamu juga macam mana? Aku diri sendiri pun sama. Masuk syurga dengan rahmat, bukan dengan ibadat. Kalau dengan ibadat, dengan amalan, dengan kebaikan, ibadat yang kita buat tidak melayakkan masuk syurga. Nak dibandingkan dengan nikmat yang kita kecapi, yang Allah Ta'ala bagi sejak dulu lagi. Sebelum kita lahir, Allah Ta'ala dah bagi nikmat. Kita lahir, sampai sekarang ni berapa banyak? Nak balas dengan ibadat kita padan ke? Tak padan. Kita nak balas balik dengan ibadat yang kita buat terhadap nikmat yang begitu banyak, tak padan. Jadi sebab tu tak layak kita masuk syurga dengan ibadat. Sembahyang tadi kosong tak? Sembahyang tarawih tadi. Sembahyang tarawih, sembahyang isya, ngaji pun tak apa kosong. Dengan mengaji nak masuk syurga. Ibadat tak kosong. Jadi lagu tu macam mana nak masuk syurga? Dengan rahmat Allah. Tak payah buat ibadat lah kalau gitu. Sebab dengan ibadat pun bukan boleh masuk syurga, kena buat. Sebab fawailul lil musallin, neraka wil lah bagi orang yang sembahyang. Sembahyang pun ada peluang masuk neraka, kalau tak sembahyang lagi besar peluang. Lagi pintu-pintu neraka tu mudah terbuka kepada orang tak sembahyang. Hak sembahyang pun layak. Hak sembahyang pun layak masuk neraka, hak tak sembahyang lagi layak. Jadi sekarang ni isunya kita buat ibadat mengundang rahmat Allah. Kita mengundang kasih sayang. Bukan kerana ibadat boleh masuk syurga. Bila dah kita buat ibadat, kita taat tunduk kepada Allah, buat apa yang disuruh, tinggal yang dilarang, insya-Allah di sana ada rahmat.
insya-Allah di sana ada kasih sayang Allah dengan sebab kita taat, kita patuh, kita tunduk segala yang diperintahkan. Betapa luasnya kasih sayang Allah dan kurnia Allah Ta'ala untuk hambanya, baik dalam bentuk pemberian pahala, keampunan, penghapusan dosa, serta betapa adilnya keputusannya terhadap apa yang dilakukan oleh manusia. Inna Allah ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah sentiasa melimpah-limpah kurnianya kepada manusia seluruhnya, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Sekalipun seorang beriman itu mencapai darjat makrifat yang tinggi, amal ibadat yang istiqamah dan akhlak yang terpuji, yang dihabiskan seluruh umurnya, seluruh umurnya semua dia buat baik, namun ia bukanlah tanda dia berhak untuk mencapai pahala. Sebab apa yang bagi pahala? Allah. Terserah kepada Allah, bukan boleh kita paksa Allah mesti bagi pahala, mesti bagi syurga. Ini kerana dia tidak mampu menyempurnakan kesyukuran kepada Allah di atas pemberian bentuk nikmat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Sesiapa yang membawa amal kebaikan pada hari kiamat, maka baginya pahala 10 kali ganda dan dari kebaikan yang sama dengannya. Dan sesiapa yang membawa amal kejahatan, maka ia tidak dibalas melainkan kejahatan yang sama dengannya, sedang mereka tidak dianiaya sedikit pun. Tengok hadirin sekalian, Allah Ta'ala ni kok mana pun dia nak bagi kita masuk syurga. Sedikit kebaikan dilipat gandakan pahala. Satu kebaikan 10 pahala. Satu kejahatan tidak dibalas melainkan satu dosa. Tujuannya Allah Ta'ala nak bagi masuk syurga semua. Kalau dia buat sama, sudah tentu teruk. Kalau dia buat sama, jahat satu pahala, baik satu pahala, timbang-timbang berat jahat, berat dosa daripada pahala. Tapi tak nak, Allah Ta'ala nak semua orang masuk syurga. Hak tak masuk syurga tu hak keras kepala, hak degil sangat. Kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba wa man ya'ba ya Rasulullah wa man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Semua umat aku layak masuk syurga kecuali orang yang tak nak masuk syurga, kata Nabi. Lalu sahabat heran, pelik, ada lagi di kalangan umat kamu yang tak nak masuk syurga? Siapa yang tak nak? Siapa yang taat kepada aku, dia layak masuk syurga. Yang lawan derhaka kepada aku tak layak masuk syurga. Jadi dalam hadis ni semua manusia layak masuk syurga. Tetapi di sana ada golongan yang enggan masuk syurga dengan dia tidak mematuhi perintah dan arahan Nabi. Kalau kita tengok dalam Quran hadis ni, hak masuk neraka tu hak jahat sangat. Bukan calang-calang punya jahat. Rahmat Allah Ta'ala begitu luas. Dia buka pintu taubat. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala tak ampun dosa orang yang menyekutukan dia, yang disekutukan dengannya. Yang lain semua dia ampun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhanmu dan syurga yang terbentang luas, luasnya sebagai langit dan bumi, seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang yang bertakwa kepada Allah. Kita tengok Allah Ta'ala terima taubat manusia. Lepas Allah terima taubat, Allah Ta'ala Ghafurun Rahimun. Setelah dia terima taubat, Allah Ta'ala sayang pula orang yang bertaubat. Lepas tu Allah Ta'ala buka pintu taubat. Dia suka bersegera bertaubat, dan dia buka pintu syurga seluas langit dan bumi. Dan satu kebajikan dibalas 10. Dan Allah Ta'ala jadikan bulan Ramadan ini bulan ibadat. Dan di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang dikenali dengan Lailatul Qadar. Sesiapa yang beribadat bertepatan dengan malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun. Jadi jalan Allah Ta'ala buka ruang untuk kita masuk syurga sebenarnya. Untuk semua manusia ni masuk syurga. Tapi ada manusia yang tak nak masuk syurga. Dia tak ikut apa yang Allah Ta'ala tawarkan, yang Allah Ta'ala offer kepada dia, dia tak nak. Itu yang jadi masalah. Sebab tu kalau kita baca, saya ulangi sekali lagi, kita baca Quran dan hadis, memang Allah Ta'ala ni buka seluas-luasnya pintu syurga. Khususnya di dalam bulan Ramadan, nak bagi masuk syurga. Sebab Allah tahu tak ada siapa yang tahan, mampu, sanggup menerima azab neraka. Fama asbarahum 'alan nar
alangkah sabarnya mereka berada di dalam api neraka. Allah Ta'ala perli penghuni-penghuni neraka. Fama asbarahum 'alan nar. Alangkah sabarnya mereka berada di dalam neraka. Mana ada orang tahan masuk neraka ni? Tak ada. Yang Allah Ta'ala sebut di dalam satu ayat yang lain, fa ammal ladzi nafasaku fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukazzibun. Bila penghuni neraka tu dicampak masuk neraka, dia nak panjat pintu dinding neraka. Allah Ta'ala suruh malaikat tolak lagi, jatuh dalam neraka, dia nak panjat lagi. Menunjukkan tahan tak tahan dalam neraka? Tak tahan. Jadi Allah Ta'ala tahu manusia tak tahan, tak mampu, tak sanggup. Sebab tu dia offer suruh masuk syurga dengan tawaran-tawaran yang pelbagai. Tapi kita tak pulung. Salah siapa? Salah kita, salah manusia, bukan salah Allah. Betapa besarnya, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Bandingan derma orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas rahmatnya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Satu biji benih, suatu sumbangan, 100 pahala. Ini semua jalan-jalan yang Allah Ta'ala nak memasukkan kita dalam syurga. Suatu sumbangan, 100 pahala. Ini suatu maknanya tawaran, suatu galakan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggalakkan orang supaya bersedekah. Sembahyang jemaah dibalas 27 kali ganda. Sembahyang jenazah pahala sebesar bukit Uhud. Man shalla ala janazatin falahu qiratun. Barang siapa yang sembahyang jenazah, pahala dia sebesar bukit Uhud. Banyaknya pahala yang Allah Ta'ala sediakan. Jadi kalau tak pulung lagi, salah kita lah. Salah kita. 10 kebaikan diberi kepada setiap orang yang melakukan kebaikan, dan ganaan lebih daripada itu berbeza-beza mengikut kehendak Allah. Kerana Allah, kerana ilmunya tentang keadaan orang yang melakukan kebaikan. Sebab apa di hujung ayat tu? Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah Ta'ala mergandakan kepada sesiapa yang dikehendaki, dan dia maha luas lagi maha mengetahui. Para ulama ketika mentafsirkan ayat ini, dia tidak terhenti kepada 100 pahala, 700 pahala. Dia kata ni maknanya setiap tangkai 100, maknanya 700. Dia tidak terhenti dengan 700 pahala. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Allah Ta'ala melipat gandakan kepada sesiapa yang dia kehendaki. Apa maksud? Allah Ta'ala boleh lebih lagi pada 700 berdasarkan kepada sejauh mana keikhlasan. Dia ikhlas lagi, tambah lagi, ikhlas lagi, tambah lagi, ikhlas lagi, tambah lagi. Contohnya semua kita ni derma seorang RM1, tapi pahala berbeza. Nilai sama, pahala berbeza. Semua derma seorang RM10. Sama je semua RM10. Pahala tetap berbeza. Paling ikhlas, paling tinggi keikhlasan sumbangan dia, paling banyak pahala. Sejauh mana keikhlasan, sejauh itulah ditambah pahala. Walaupun nilai sedekah sumbangan itu sama. Seorang yang menginfakkan harta dengan rasa rungsing kehilangan harta tidak sama dengan orang yang memberikan dengan sepenuh hatinya, dalam redha dan yakin, gembira dan mendapat taufik untuk melakukan kebaikan. Selain itu, penggandaan pahala mengikut kepada kadar keikhlasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha katabal hasanati was-sayyi'at summa bayyana dzalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahu Allahu lahu 'indahu hasanatan kamilatan fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabahu Allahu lahu 'indahu 'ashara hasanatin ila 700 dha'fin ila adha'afin katsirah
wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahu Allahu lahu 'indahu hasanatan kamilatan fa in huwa hamma biha fa 'amilaha katabahu Allahu lahu sayyi'atan wahidatan. Sesungguhnya Allah telah menetapkan segala kebaikan dan kejahatan. Maka sesiapa yang bercita-cita dengan melakukan satu kebaikan dan belum dia melakukannya, maka Allah menulis untuknya suatu kebaikan yang sempurna. Dia niat buat baik, tak buat lagi, tiba-tiba tak jadi buat, pahala dah dapat. Pahala dah dapat. Dan jika dia bercita-cita dengannya kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebanyak 10 kebaikan hingga 700 kali ganda, hingga sampai beberapa kali ganda. Jika dia bercita-cita dengan satu kejahatan kemudian dia tidak melakukannya, maka Allah menulis sebagainya suatu kebaikan yang sempurna. Bercita-cita nak buat dosa, nak buat jahat, tapi tak jadi buat, dapat pahala pula. Dosa tak tulis, dapat pahala pula. Jika dia bercita-cita dengan kemudiannya melakukan, maka Allah tulis sebagainya satu kejahatan, satu dosa. Nilai yang berlipat itu adalah pada amalnya hingga 10 kali ganda, bahkan lebih dari itu. Hal ini merupakan kurniaan Allah Azza wa Jalla dan kebaikannya kepada hamba-hambanya. Dan pada hadis ini menyebutkan bahawa nilai yang berlipat itu adalah balasan buat amal, bukan balasan bagi keinginan. Sebagai orang yang beriman, hendaklah diiktikadkan bahawa pahala kerana amalan baik bukan kerana usaha kita, tetapi itu adalah kurniaan Allah. Pahala tu bukan buat amalan tu, kerana benda tu benda baik, Allah Ta'ala bagi pahala. Ia bukan sesuatu yang wajib ke atas Allah Ta'ala, kerana dia adalah mewajibkan ke atasnya untuk memberi pahala kepada orang yang beramal, seperti yang didakwa oleh Mu'tazilah. Tak wajib kebaikan itu dibalas dengan pahala. Kalau kita kata wajib Allah Ta'ala bagi pahala, maknanya ada yang mewajibkan Allah, ada yang memerintahkan Allah. Pemberian pahala merupakan keadilannya dan janjinya, dan dia tidak memungkiri janji. Allah Ta'ala bagi pahala, dah dia janji macam tu, bukan kerana kita buat baik. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Ta'ala tak mungkir janji. Kesimpulannya, sebanyak mana sekalipun amalan yang dilakukan oleh manusia, ia tidak dapat membalas segala nikmat pemberian Allah kepadanya. Jika manusia diazab, maka itu adalah satu keadilan, bukan kezaliman, kerana sifat zalim itu mustahil bagi Allah. Wallahu a'lam. Wa qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.